Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finivision YouTube channel. Dan kita ada beberapa news updates dan juga report untuk hari ini. Dan antaranya adalah series Loki season yang kedua, yang mana menjadi satu pergantungan kepada kita semua. Dan kita tak tahu bilakah the official date untuk series Loki season yang kedua ni. Nanti kita akan bincang. And after that, kita juga akan bincangkan tentang satu karakter yang akan muncul di dalam series Moon Knight season yang kedua nanti juga kita akan bincang itu. And last but not least, apa benda yang aku nak sampaikan ni adalah tentang kutipan berkenaan dengan filem Shazam yang akan tiba tak lama lagi, which is sebenarnya hari ni dah start boleh tengok dah pun filem Shazam. Okay, so with that being said, tanpa membuang masa yang lama, kita teruskan kepada news yang pertama ataupun rumours yang pertama berkenaan dengan series Loki. Bilakah series Loki ni akan keluar sebenarnya? Okay, so basically ramai yang dah tertunggu-tunggu tentang series Loki ni, ekoran daripada series Loki. Dia punya ending, series Loki yang kita tengok season yang pertama itu, dia punya ending sangat-sangat cliffhanging. Okay, tergantung sepi begitu saja dengan menampakkan statue ataupun patung Kang the Conqueror dalam TVA. Dan Loki apabila melihat situasi tersebut, Loki sangat-sangat cemas, sangat-sangat takut dengan apa yang bakal menimpa Loki ini, ekoran daripada tindakan Sylvie yang membunuh He Who Remains. Tambahan pula dengan benda tu, apabila kita tengok filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania, credit scene yang pertama, credit scene yang kedua dan juga pertama sama je lah, okay. Credit scene yang pertama yang menampilkan The Council of Kang, beribu-ribu, berjuta-juta council watak Kang yang akan muncul di dunia ini ataupun di universe tersebut untuk mengancam multiverse, mengancam timeline dan sebagainya. This is benda yang Loki betul-betul takut lah. And untuk credit scene yang kedua pula, kita nampak Loki sendiri, benda ni adalah teaser untuk series Loki, di mana Loki nampak Loki bersama dengan Mobius nampak Victor Timely tengah buat satu ceramah. Okay, tapi bukan ceramah agama lah, dia basically dia menceritakan tentang timeline dan sebagainya. Okay, of course, seperti mana yang kita tahu, Marvel Studios tidak memberikan exact date ataupun tarikh yang tepat kepada Marvel Cinematic Universe punya audience tentang bilakah Loki akan keluar. Dia cuma cakap Loki season yang kedua akan keluar pada summer 2023, which is tahun ini. So seperti mana yang kita tahu, antara siri-siri MCU yang akan keluar pada tahun ini adalah Secret Invasion. Dan The Scoopers dan juga Insiders telah meramalkan Secret Invasion akan ditayangkan di Disney Plus pada 10 Mei ataupun 10 hari bulan 5 ni. Kalau Secret Invasion ditayangkan semasa 10 Mei, dan dia akan dijangka habis dalam bulan Jun nantilah, kan? So, adakah Loki akan dapat terus date selepas Secret Invasion? Aku rasa tak sebegitu, sebab kita tahu that Marvel Cinematic Universe punya series, dia akan ada gap di antara series yang pertama dan series yang kedua. Dan benda ni pun dah terbukti dalam series-series yang lepas. Takkan ada non-stop punya series daripada MCU. Dia akan ada sedikit gap untuk series yang seterusnya. So report daripada Insiders dan Scoopers mengatakan series Loki season yang kedua akan keluar pada hujung bulan 8 ataupun pada awal bulan 9 Ogos, hujung bulan Ogos dan juga awal bulan September. Itu adalah tarikh jangkaan untuk ataupun duration jangkaan untuk series Loki ni keluar dekat Disney Plus. Dan the exact date Insider ataupun Scoopers telah meramalkan adalah 30 Ogos. So in that between certain period of time lah, kita boleh expected that Loki akan tiba. Okay, sebenarnya lambat lagi lah untuk dapat Loki ni. Kita akan dapat Secret Invasion tu bulan 5 ataupun bulan 6 nanti. Ya, we see. So itu adalah sedikit update untuk series Loki. Without kita teruskan dengan series ataupun news yang kedua, iaitu berkenaan dengan Moon Knight. Moon Knight season yang kedua. Okay, so seperti mana yang kita tahu dan aku telah buat video about this thing, Moon Knight merupakan satu limited series sebenarnya. Dan tidak dikonfirmkan oleh Marvel Studios ataupun Kevin Feige, di mana Moon Knight season yang kedua akan diteruskan. Rumours, of course, rumours ada banyak di luar sana yang berkaitan dengan Moon Knight ini. Moon Knight akan dapat season kedua lah, Moon Knight akan dapat season ketiga dan sebagainya. Tapi as for now, Marvel Studios tak confirmkan anything about series Moon Knight ini. Tapi rumours yang kuat sekarang ini berkaitan dengan satu karakter yang akan muncul dalam Moon Knight season yang kedua adalah berkaitan dengan Kang. Okey, seperti mana yang aku mention tadi dalam movie Ant-Man and the Wasp: Quantumania, kita dapat tengok The Council of Kang. Contohnya 3 prominent Kang, 3 Kang yang utama, iaitu Immortus, Scarlet Centurion dan juga Ramatat. Okey, so korang fikir antara ketiga ni, mana yang ada kaitan dengan Moon Knight?
Yang paling kita tahu, dan aku rasa kalau korang tak tahu pun aku akan bagi tahu kat korang, which is Ramathat. Okay, sebabnya ianya berkaitan dengan ancient Egypt. Okay, so seperti mana yang kita tahu pada mulanya dalam Marvel Comic, Nathaniel Richard, iaitu ni lah Kang ni lah sebelum nama dia berubah jadi Kang, merupakan time traveller. And the first thing first, tempat yang dia pergi travel, time travel dan sebagainya adalah waktu zaman Mesir Purba. Dan masa itulah dia dikenali sebagai Ramathat, Pharaoh ataupun Fir'aun pada waktu itu. Dan dia travel through time menggunakan Sphinx. Sphinx yang sebutan yang aku tahu, yang macam bentuk kucing pasir tu kan. So itu adalah time travel machine untuk Nathaniel Richard pada waktu itu. Dan kenapa ada kaitan dengan Moon Knight adalah sebab kita tahu Moon Knight adalah Egyptian superhero punya karakter. Dan mungkin dia ada kaitan dengan Khonshu, dengan Anubis dan sebagainya lah. Itu adalah kenapa orang menyangkakan dan Ramathat akan muncul di dalam Moon Knight season yang kedua. Akan tetapi ia menjadi satu keraguan, adakah betul benda ini akan terjadi disebabkan Ramathat merupakan satu villain Kang ataupun satu variant Kang yang besar. And untuk mengetahui dia muncul dalam season kedua Moon Knight dan bertempur dengan Moon Knight, Khonshu dan sebagainya is quite impossible sebenarnya, sebabkan this is karakter yang besar. Dan kita semua tahu MCU punya plan sekarang ini, kalau kau tak tengok series, kau still boleh enjoy the movie, the big screen dekat cinema dan sebagainya. So dengan memunculkan Ramathat dalam Moon Knight season yang kedua dan bertempur dengan Moon Knight, itu adalah satu idea yang tak berapa realistik. Tapi apa yang aku boleh figure out sekarang ini adalah berkemungkinan Ramathat akan muncul hanya sebagai reference sahaja ataupun beberapa cameo dalam series tersebut. Disebabkan dalam Moon Knight season yang pertama, kita malangnya memang sangat-sangat malang, kita tak dapat satu reference pun berkaitan dengan karakter yang bernama Ramathat. So jangkaan aku adalah reference saja yang kita akan dapat untuk season yang kedua ini. So Shazam Fury of God dijangka akan mendapat kutipan sebanyak 85 million USD worldwide debut dekat box office. Okay, so itu adalah satu amount yang taklah besar sangat sebenarnya, tapi sekarang ini kita boleh membicarakan tentang keadaan DCU sekarang ini. Ada banyak benda yang berlaku, peralihan kuasa, James Gunn dan Peter Safran mengambil alih dan sebagainya. Disebabkan itu, berita seperti ini menjadi tumpuan kepada DC fans. Okay, adakah filem Shazam akan jadi flop ataupun akan menjadi salah satu filem kebangkitan DC sama seperti Black Adam, yang mana Black Adam sangat-sangatlah flop sehingga ramai yang membencinya. Even The Rock could not save DCU. Okay, The Rock could not save it. Walaupun The Rock tu sangat cool, tapi dia tak mampu. Okay, so sekarang ni Shazam Fury of God dijangka akan mendapat kutipan sebanyak 85 million USD. Itu bukanlah satu amount yang mustahil untuk filem superhero, disebabkan satu reference yang aku boleh bagi dekat korang adalah berkenaan dengan filem Black Adam. Walaupun filem Black Adam dia tak best, tak bagus, ada banyak benda yang tak kena dengan filem tu, akan tetapi aku bagi pujian kepada promotion team untuk filem Black Adam, sehingga kan Black Adam mendapat 111 million USD pada tempoh masa yang samalah yang Shazam ni nak buat. Dan Shazam expected amount untuk dia peroleh adalah 85 million saja, which is aku rasa much way better lah. Memang Shazam boleh buat dengan sangat bagus lagi untuk DCU ni ataupun untuk mendapat kutipan yang lagi banyak. And total overall kutipan box office yang Black Adam peroleh adalah sebanyak 363 million USD. Okay, itu untuk jangka masa sekarang. Daripada mula-mula dia keluar sehingga sekarang, aku tak rasa itu satu amount yang banyak, which is ramai yang tak menyukai projek Black Adam. Tapi Shazam, disebabkan Shazam ni adalah rating PG-13 dan kita tahu impact Shazam, filem Shazam yang pertama sangat-sangat bagus, kelakar yang bodoh-bodoh, dan benda ni ramai orang boleh layan, orang suka dengan franchise ataupun projek Shazam ni. So aku rasa ianya tidak menjadi satu benda yang mustahil untuk Shazam dan juga production team memperoleh amount of 85 million dalam pembukaan yang pertama nanti. So aku akan pergi tengok Shazam malam ni sebenarnya. Aku tengok pada pukul pada waktu maghrib lah, selepas maghrib aku akan pergi tengok filem Shazam Fury of Gods dan aku akan review straight away lah. So itu adalah beberapa updates ataupun
berita lah tentang MCU dan juga DCU. Okay, so apa pendapat korang tentang 3 berita yang aku bagi tahu tadi? Adakah itu adalah berita yang bagus ataupun ya, aku nak tahulah for every specific berita yang aku sampaikan tadi, is it satisfying or not? Okay, so aku nak remind kat korang pergi tengok Shazam Fury of Gods yang mula ditayangkan hari ini ataupun semalam. Okay, dan korang boleh komen dekat video review aku nanti yang mana berkemungkinan akan dipost esok untuk Shazam Fury of Gods. Okay, so kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Aku akan rungkaikan lagi ataupun aku akan explore lagi banyak news dan juga updates untuk korang berkenaan dengan MCU, DCU dan pop culture yang lain. Okay, so kita jumpa lagi dalam video yang akan datang semua. Take care, stay safe. Assalamualaikum dan bye-bye semua.